Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Baik, hari ini kita akan sambung semula pembelajaran kita untuk subjek matematik. Okey. Baik. Tajuk hari ni lah banding nombor. Okay, awak boleh baca kat situ standard pembelajaran. Objektif kita menentukan nilai nombor hingga 10,000. Okey, membandingkan nilai dua nombor. Baik, kriteria kejayaan pada hari ini murid dapat membandingkan nilai dua nombor dengan menjawab sekurang-kurangnya 8 soalan dengan betul. Baik, untuk tugas hari ini awak kena jawab 8 soalan dengan betul untuk tajuk banding nombor. Kalau awak dapat jawab 8 soalan dengan betul, maknanya objektif saya untuk jawab tajuk ni tercapai. Okey? Okey, jom tengok cerita nak. Okey, dia ajak kita tengok cerita lah. Tengok cerita dulu ya. Wahai Raja Gajah! Wow! Berhenti! Aku kat sini! Aku datang nak berbincang! Apa yang kau bincangkan? Raja! Aku minta supaya kau arahkan rakyat kau jangan cari makan di kawasan tebu berhampiran sungai. Hei kawan-kawan, dengar sini. Dia tak kasi kita makan kat sungai itu lagi lah. Kenapa? Tebu tu memang makanan kami. Di mana ada makanan, di situ kami pergi. Betul tak kawan-kawan? Tapi itu kawasan kami. Bila rakyat kau datang, habis semua rakyatku mati dipijak. Siapa suruh kamu tak elak? Raja! Kau betul-betul nak biarkan rakyat kau mencari makanan di kawasan tu? Ya, kau bebas mencari makanan di mana-mana saja. Cadangan lebih banyak. Hah? Ya ke? Apa dia? Kita perang! Okey, tengok tak? Siapa pernah tengok cerita ni? Okey. Apakah haiwan yang terdapat dalam video tadi? Ada dua jenis haiwan yang ada dalam video tadi. Haiwan apa? Yang pertama, semut. Hai, saya semut dan saya sangat kecil berbanding dengan gajah. Okey. Semut. Haiwan yang kedua ialah tada, gajah. Hai, saya gajah dan saya sangat besar berbanding dengan semut. Baik, dua haiwan ni berbeza saiz badan dia. Gajah besar sangat dan semut sangat kecil. Okey, ini ada kaitan dengan tajuk yang kita nak belajar. Okey, nombor juga ada nombor kecil dan nombor besar. Tetapi kita membanding nombor berdasarkan nilai nombor tersebut. Baik, nombor yang kita bandingkan, kita tak banding ikut saiz nombor. Bukan nombor yang pertama kita tulis besar, nombor yang kedua kita tulis kecil. Bukan. Ya, kita banding nombor mengikut nilai nombor tu. Baik. Tips penting untuk tajuk banding nombor ni, yang pertama, nombor dengan bilangan digit yang lebih banyak mempunyai nilai yang lebih besar. Baik, contohnya macam ni. Nombor pertama kat situ saya bagi 8,890. Baik, ada berapa digit dalam nombor yang pertama yang saya bagi ni? Ada 4 digit. Okey, ini digit yang pertama, digit yang kedua, digit yang ketiga, digit yang keempat. Maknanya nilai tempat 1,110 sah. Okey, ada 4 digit kat sini.
Baik. Nombor yang kedua ialah 988. Baik, nombor yang kedua ni ada berapa digit? Ada 3 digit sahaja. Okey, nilai tempat yang pertama ni ratus, puluh dan sah. Dia tak ada nilai digit dekat nilai tempat ribu. Baik, bila kita tengok macam ni, digit nombor yang pertama ni lebih banyak daripada digit nombor yang kedua. Maka 8,890 lebih besar daripada 988. Okey, contoh ni kenalah dengan tips yang pertama ni. Okey, bilangan digit yang lebih banyak mempunyai nilai yang lebih besar. Okey, macam ni. Okey. Baik, tips yang kedua ialah bagi dua nombor yang sama bilangan digitnya, bandingkan nilai ribu dahulu diikuti nilai ratus, puluh dan sah. Baik, ini bagi dua nombor yang sama bilangan digitnya. Maknanya nombor yang pertama contohnya ada 4 digit, nombor yang kedua pun ada 4 digit. Okey, so saya tunjuk macam mana kita nak bandingkan nombor dia. Nombor yang pertama saya bagi contoh kat sini 9,880. Banyak sangat nombor 8 ni. Okey, baik. Nombor pertama 9,880. Ada 4 digit kat situ. Okay? Nilai tempat, ribu, ratus, puluh, sah, semua ada nombor. Nombor yang kedua, 8,809. Ada 4 digit juga. Jadi macam mana kita nak bandingkan mana satu nombor yang lagi besar, mana satu nombor yang lebih kecil. Baik, kita tengok dulu nilai ribu. Okay, kita tengok nilai ribu dahulu. Baik, nilai ribu yang pertama ni 9. Okay, nombor yang kedua digit nilai ribu dia nombor digit 8. Jadi nombor 9 dengan 8 mana yang lebih besar? Okay, mestilah 9. Jadi nombor yang pertama ni lebih besar daripada nombor yang kedua. Maksudnya 9,880 lebih besar daripada 8,809. Okey, kita nak tengok lagi jelas lagi macam mana nak bandingkan nombor kalau digit dia sama ni. Kalau bilangan digit dia sama. Okey, siapa ada buku teks boleh buka buku teks. Rujuk buku teks muka surat 9. Okey, kat situ dia bagi contoh. Bandingkan 1,835 dengan 1,249. Yang manakah lebih kecil? Okey, kat sini dia tanya yang mana lebih kecil Lebih kecil. Bukan lebih besar. Ni dia tanya yang mana lebih kecil. Okey. Jadi dekat sini dia tunjuk contoh buat dalam bentuk jadual. Okey, lagi mudah awak nampak. Okey, dia dah buat dalam bentuk jadual ni, dia dah letak nama tempat kat sini, nilai tempat dia ribu, ratus, puluh dan sah. Baik. So nombor pertama dia masukkan dalam jadual. Masukkan dalam rumah-rumah dia ni 1,835 dan nombor yang kedua 1,249. Baik. Mula-mula kita kena nilai digit, bilangan digit bagi kedua-dua nombor sama ada 4. Jadi kita kena bandingkan nilai setiap digit mengikut nilai tempat dia. Baik. Mula-mula kita bandingkan nilai dekat rumah ribu ataupun nilai dekat nilai tempat ribu. Baik. Nombor yang pertama 1. Nombor yang kedua pun 1. Jadi dua-dua sama. Bila sama, kita tengok pula rumah ratus. Okey, nombor yang pertama ni 8. Nombor yang kedua 2. Okey, nombor yang pertama ni 800, nombor yang kedua 200. Jadi 800 dengan 200 mana yang lebih kecil? Mestilah 200. Jadi 200 lebih kecil daripada 800. Bila dekat rumah ratus ni nombor 2 ni lebih kecil, maknanya nombor yang pertama 1,249 lebih kecil daripada 1,835. Baik, kalau ada yang bertanya, kalau dekat rumah ratus ni dah tak sama digit dia, perlu ke kita tengok digit dekat rumah yang seterusnya, dekat rumah puluh pula? Perlu ke? Okay.
Kalau dah tak sama dekat rumah ratus ni, tak payah kita tengok dah dekat rumah puluh. Okay, dekat rumah ratus ni pun sampai situ je, sampai takat tu je kita dah boleh tentukan mana satu nombor yang lebih kecil, mana satu nombor yang lebih besar. Tapi kalau dekat rumah ratus ni pun, ataupun dekat nilai tempat ratus ni pun, nombor dia masih sama. Contoh, nombor yang pertama ni 8, nombor yang kedua pun 8. So, kita kena tengok dekat rumah puluh pula. Okay, jelas tak? Baik, next. Okey, jom kita jawab soalan dengan cepat dan pantas. Baik, yang ni saya bagi 5 saat jawab untuk satu soalan. Okey? Tak perlu tulis dalam buku, tak perlu tulis dalam kertas, tak perlu catat dekat mana-mana. Awak cuma sebut je kuat-kuat jawapan dia sampai mak ayah awak dengar. Sampai mak ayah awak boleh dengar. Maknanya mak ayah awak tahu awak tengah belajar. Okey? Arahan dia, nyatakan lebih besar daripada atau lebih kecil daripada. Okay, pilih salah satu jawapan tu untuk setiap soalan yang saya bagi ni. Okay, setiap soalan 5 saat je ya. Okay, ready? Okay, soalan pertama. Jeng jeng jeng. 1954. Jawapan? 1587. 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Okey, habis masa. So, kita tengok jawapan dia. Okay, 1954 lebih besar daripada 1587. Baik, soalan yang kedua. Ready? Jawab tahu, semua kena jawab. Semua kena sebut jawapan dia dalam masa 5 saat tu. Okay. Walaupun saya tak dengar, walaupun saya tak nampak, tapi mak ayah awak nampak. Mak ayah awak boleh dengar. Okay. Soalan yang kedua. 953. Jawapan 6,953. 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita tengok jawapan dia. 953 lebih kecil daripada 6,953. Okay, next. Soalan terakhir. 5,077. Jawapan 5,707. 5 second. 5, 4, 3, 2, 1. Tet. Okay, mana? Soalan terakhir. Jawapannya ialah 5,077 lebih kecil daripada 5,707. Okay. Boleh jawab tak tu? Harap semua boleh jawab ya. Okay, next. Apa ni? Apa ni? Wah, dia ajak kita tengok cerita lagi kot. So, jom. Kita tengok. Siapa pernah tengok kartun ni? Okey, tadi dia memancing. Yang merah tu dia punya baldi, makin lama makin sikit ikan dia. Yang biru tu dia pancing, makin lama makin banyak ikan dia. Okey. Rupanya dia pancing dalam baldi yang merah tu. Jadi yang merah tu pun adiklah ikannya.
Okey. Saya bagi selingan ni sebab tak nak bagi awak boring sangat. So, boleh kita sambung? Jom. Okey, untuk tajuk kecil seterusnya, susun dan bilang nombor. Baik, awak boleh baca dekat sini. Standard standard pembelajaran. Objektif hari ini, menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Nombor 2, membilang 1-1 hingga 10-10, 100-100 dan 1000-1000 secara tertib menaik dan menurun. Baik, kriteria kejayaan, murid dapat menyusun kumpulan objek mengikut tertib menaik dan tertib menurun dengan menjawab sekurang-kurangnya 5 soalan dengan betul. Baik, untuk tugas hari ini, awak kena jawab 5 soalan dengan betul. Tajuk susun dan bilang nombor ni, maknanya objektif pembelajaran tercapai. Okey. Untuk membilang 1-1, 10-10, 100-100 ni, saya akan buat secara lisan nanti. Okay? Kena record video. Baik. Next. Alright. Boleh rujuk buku teks awak muka surat 11. Kat sini dia tulis projek tanam semula. Okay, dia nak tanam semula pokok-pokok ni. Pokok-pokok yang tersenarai ni. Pokok bakau, 3,000 pokok dia nak tanam semula. Okay, pokok kelapa sawit, 3,100. Pokok getah, 2,800. Pokok kelapa, 2,900. Okay. Kat situ, dia ada bagi soalan. Apakah nombor paling kecil? Apakah nombor paling besar? Baik. Sekarang ni kita nak cari nombor paling kecil dulu. Nak cari nombor paling kecil. Kat sini, 4 nombor yang dia bagi ni semua ada 4 digit. Jadi kita guna pakai tips yang kedua. Kena bandingkan nilai setiap digit mengikut nilai tempat dia. Mula-mula kita mula dengan nilai tempat 1000. Okay, 1000 nombor depan sekali lah. Baik, kita tengok pokok bakau. Nilai tempat 1000 dia 3,000. Okay, pokok kelapa sawit depan pun 3,000. Pokok getah 2,000. Pokok kelapa 2,000. Jadi nombor paling kecil ialah 2 lah. 2 dengan 3 mestilah nombor 2 lagi kecil. Okay, jadi pokok bakau dan pokok kelapa sawit ni boleh keluarkan daripada list sebabnya dia nombor 3. Besar. So tinggal 2 nombor je lagi kita nak bandingkan. Okay. Baik, lepas dah bandingkan nombor digit dekat nilai tempat 1000, kita tengok tak dekat nilai tempat ratus. Okay, saya sebut rumah ratus macam saya selalu guna. Okay, rumah ratus ni. Okay, rumah ratus yang pokok getah ni 800. Pokok kelapa 900. Jadi 8 dengan 9, mana yang lebih kecil nombornya? Mestilah nombor 8 ni, 800. Jadi nombor paling kecil ialah pokok getah ni 2,800. Baik, bila dah cari nombor yang paling kecil, dia minta juga nombor paling besar. Nombor paling besar ialah pokok kelapa sawit. Okey, macam tadi juga kita buat bandingan. Okey. Selalunya kalau dah tahu nombor yang paling kecil, mesti awak boleh tahu nombor paling besar. Nombor paling besar kat sini ialah pokok kelapa sawit 3,100. Baik, bila kita dah dapat nombor paling besar dengan nombor paling kecil, kita boleh susun nombor-nombor yang dia beri mengikut tertib menaik dan tertib menurun. Okey, ingat lagi tak? Tertib menaik dengan tertib menurun. Tertib menaik, kita mula nombor yang paling kecil kepada nombor yang paling besar. Untuk tertib menurun, kita mula dengan nombor yang paling besar dahulu kepada nombor yang paling kecil. Jangan tertukar ya, jangan tertukar. So selalunya ramai juga yang tertukar ni, tertib menaik dengan tertib menurun ni. Okey, so kita susun tertib menaik dulu. Mula dengan nombor yang paling kecil. Okey, yang pertama nombor yang paling kecil lah 2,800. Kemudian diikuti dengan 2,900, 3,000
3,100. Baik, tertib menurun pula. Mula dengan nombor yang paling besar. Okey. Yang ni, dia terbalik je. Okey. Mula dengan nombor yang paling besar ialah 3,100. Lepas tu, 3,000. Okey, dia makin turun. 2,900. Dan paling kecil, 2,800. Okey. Next. Okey, ini bilang menaik satu-satu. Macam mana nak bilang menaik satu-satu ni? Apa benda bilang menaik satu-satu ni? Okey. Bilang menaik satu-satu ni maknanya setiap nombor yang awak bilang, okay, dia akan berganda satu-satu. Maknanya nombor yang dekat rumah Sa yang akan berganda, akan bertambah satu, 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 satu. Contohnya macam ni. Kita mula dengan nombor 2,321. Okey, kita bilang menaik. Maknanya nombor tu makin besar. Bilang menaik satu je. Maknanya tambah satu je daripada nombor yang kita awal-awal tu, kita tambah satu je pada nombor tu, akan jadi nombor yang seterusnya. Macam ni, 2,321. Okey, kemudian 2,322. Okey, nampak ni nombor satu, yang ni nombor dua belakang dia, dekat rumah Sa. Kemudian 2,323. 2,324, 2,325, 2,326 dan seterusnya. Setiap gandaan ialah satu tambah satu, satu pada setiap nombor. Dia akan jadi nombor baru yang bertambah satu. Okey. Boleh? Boleh faham tak? Rasanya bilang menaik satu-satu ni senang. Okay, sebab macam awak kira lah. Macam awak kira masa tahun 1 tu. 1, 2, 3, 4. Tu ganda satu-satu lah tu. Bilang menaik satu-satu. Cumanya bila awak dah tahun 3 ni, tak adalah bilang 1, 2, 3, 4. Okay. Awak dah naik tahun 3 ni, nombornya makin besar lah. Baik. Dia suruh cuba kamu bilang menurun satu-satu pula. Boleh tak? Macam mana nak bilang menurun satu-satu? Okay. Kita reverse je, kita terbalikkan je. Macam ni, kita ambil daripada sini 2,330. Maknanya nombor yang selepas tu mesti kurang satu daripada nombor asal. Okay? Daripada 2,330 ni, kita tolakkan satu jadi 2,329. Okay, dia. Lepas tu kita kurangkan satu jadi 2,328. Kurangkan satu lagi jadi 2,327. Macam tu. Okay. Kita nak bilang menaik satu-satu je. Tapi kat sini, kalau kita tengok nombor-nombor kat sini, kita boleh tengok kita nak bilang menaik 10-10. Macam mana nak bilang menaik 10-10? Okay, kita tengok saya ambil contoh kat sini. Nombor yang dekat hujung ni. Ni. Nampak tak? Kejap. Okay, ni. Nombor ni, okey. Nombor yang pertama ni. 2,330. Ni. 2,330. So, nombor yang kedua kat bawah ni 2,340. Lepas tu 2,350. Lepas tu 2,360. Baik, dekat sini kita boleh tengok dekat nilai tempat puluh ni nombornya berubah, nampak tak? Ni yang saya garis ni, nombor dia berubah. Okey. Maknanya dekat sini dia makin bertambah 10-10. Okay, dia naik. Kan? Nombor ni makin besar. Jadi maknanya dia dalam tertib menaik. Dekat sini dia dalam gandaan 10. Maknanya daripada nombor asal ni awak tambah 10, dia akan jadi nombor yang seterusnya. Tambah 10 lagi, jadi nombor seterusnya lagi. Sebab tu nombor dekat rumah puluh ni yang berubah ni. Banyak berubah ni dekat nombor puluh ni. Dekat nilai tempat puluh. Daripada 2,330 jadi 2,340. Lepas tu ni jadi 50. Lepas tu jadi 60, 70, 80, 90. Macam tu. Okay? Baik. Next. Okay, boleh rujuk buku teks awak muka surat 12. Kat sini ditunjuk lah. Macam mana nak bilang menaik 10-10. Yang ni bilang menurun 5-5. Okay, dia banyak banyak pola.
Nanti awak akan belajar pola. Okey, kat sini dia tunjuk contoh bilang menaik 10-10 daripada 5,821. Baik. Kat sini tunjuk makin naik nombornya 5,821. Okey, kita tambah 10 daripada nombor ni, dia akan jadi 5,831. Nampak tak nombor belakang ni tak berubah pun. Dekat nombor 10 ni, dekat nilai tempat 10 ni yang berubah. Daripada 5,831 kita tambah lagi 10 jadi 5,841. Tambah lagi 10 jadi 5,851. Itu maksudnya menaik 10-10. Setiap nombor tu kita tambah 10 akan dapat nombor baru. Okey. Yang ni bilang menurun 55 daripada 5,840. Baik, bila bilang 55 ni, kita bila menurun kita kena tolaklah nombornya. Sebabnya nombornya makin kurang. Betul tak? Okey. 5,840 ni kita buang 5 atau tolak 5, dia akan jadi 5,835. Okey? Lepas tu kita tolak lagi 5, dia akan jadi 5,830. Tolak lagi 5, dia akan jadi 5,825. Okey? Setiap nombor ni dia berkurang 555. Itu maksudnya bilang menurun 55. Baik. Kat sini contoh bilang menaik 66. Okey, 66. Kalau 55, 10, 10 tu mungkin senang sikit lah. 66 ni awak kena, bila dia kata menaik 66, awak kena tambah 6 lah. Daripada nombor asal. Okey, 5,826. Okey, kita tambah 6. Kan, bila menaik 66, kita tambah 6. Okey, daripada 5,826, 5,827, 5,828, 5,829, 5,830, 5,831, 5,832. Okey, cukup 6. So dapat je nombor yang kedua. Nampak? Okey? Lepas tu tambah 6 lagi. Dapatlah nombor yang ketiga. Tambah 6 lagi. Apakah nombor yang keempat? Okey? Siapa boleh teka? Jawab. Okey, nombor yang keempat ialah 5,844. Okey. So, yang kedua ni. Bilang menurun 22. Baik, daripada nombor paling besar 5,847. Kita kurangkan 2 atau kita tolak 2 daripada nombor yang asal ni. Jadi 5,845. Okey, 7 yang belakang ni kalau tolak 2 jadi 5. So kat sini 5 lah. Okey. 5,845. Tolak 2 jadi berapa kat sini? 5 tolak 2 jadi berapa? Jadi 5,843 jawapan dia kat situ. Kemudian 5,841. Okey, boleh? Senang je ni. Next. Alright, dah sedia untuk tugasan seterusnya? Baik, tugasan boleh dihantar melalui Google Classroom atau Telegram. So, boleh hantar kalau saya akan bagi arahan dekat Google Classroom dengan Telegram. Okay, kalau awak dah hantar kat Google Classroom, tak payahlah hantar dekat Telegram. Okay, kalau tak boleh hantar kat Google Classroom, awak hantarlah dekat Telegram. Pilih salah satu je, jangan hantar dua-dua. Okay? Sila hantar tugasan selewat-lewatnya sebelum hari Rabu minggu depan. Okay, so kelas 3D, 3E, 3H, 3L dengan 3T hantar pada Cikgu Zahidah, saya. Dan kelas 3C hantar pada Cikgu Nur by T. Okay. Ya, itu dia. Soalan atau tugasan minggu ini. Okay. Ni tugasan ni awak boleh nak print out, boleh. Ataupun awak nak salin balik dalam buku, boleh. Tak ada masalah. Ataupun awak nak edit pada gambar ni pun boleh. Saya akan bagi juga file PDF nanti dekat arahan tugasan. Okay. Sila siapkan tugasan anda. Boleh? Rasanya semua faham kot. Kan? Okay. Okay. Itu saja daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi untuk next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.